memang power dia sedap. So inilah dia kereta yang body dia kecil, harga dia mahal, lepas tu enjin dia 3 piston macam Pro 2 Kelisa. Adakah ni kereta sukan yang korang tengah cari sekarang? Okey, baik. Saya akan review kereta ni dari segi perspektif berbaloi ke tak berbaloi untuk korang nak beli. Kalau korang nak tengok review yang penuh macam contoh sejarah kereta ni dan kenapa kereta ni wujud, mungkin korang boleh tengok video brother saya, Nas Abdullah. Tapi sebelum tu, layan dulu video saya ni. Saya Habil Hamzah dan anda sedang menonton Kinetic TV. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Nasrom Recon Dealer di Ceras Batu Sembilan ni kerana bagi pinjam kereta ni untuk saya review. Nasrom Recon Dealer ni menjual kereta-kereta import terpakai seperti MPV, sports car dan juga sedan. Jadi kalau korang rasa nak tukar kereta, nak tengok-tengok kereta baru, jemputlah datang ke Nasrom Ceras Batu Sembilan. Okey, eksterior Yaris GR ni memang berbeza daripada Yaris yang kat luar sana korang tengok tu. Sebab Yaris GR ni special made. Semata-mata Toyota nak masuk WRC, Toyota terpaksa buat satu kereta road use. Maka wujudlah Yaris GR ni. So kalau korang tengok design dia ni memang ada ciri-ciri rally. Lepas tu dekat depan intercooler ni, saya perasan ada sprinkler tembak air nak bagi sejuk lagi. Cuma saya dengar Malaysia spec tak ada. Yang ni Japan spec. Ini adalah ruang Yaris GR yang tak seberapa. Mungkin boleh muat satu luggage lah kalau korang nak travel. Inilah yang saya masukkan tadi, tangki air yang dia sprinkle masuk kat dalam intercooler untuk sejukkan intake temperature, which is bijak lah cara dia. Jadi katanya nak pasang mendalah ni kena habis 3,000 lebih pula. Okey, daripada sudut tepi korang boleh nampak kereta ni coupe. Selain pada tu, dia punya cermin ni frameless lah. Itu yang membuatkan kereta ni lawa. Build quality dia solid macam Continental car. Lepas tu kalau korang tengok tayar depan dengan tayar belakang dia jarak agak dekat, pendek. Ini kerana Toyota nak mencapai tahap cornering yang sangat responsif dan cepat. Saiz rim dia 18. Lepas tu yang bestnya dia datang dengan 4-port caliper. Maknanya braking system dia ni dah cukup mantap untuk nak stopkan kereta ni. No wonder lah kereta ni mahal kan. So sedikit demi sedikit kita boleh nampak sebab apa dia mahal. Geng, tengok ni bumbung dia. Ini salah satu sebab kenapa Yaris GR ni mahal. Sebab bumbung dia ni dia perbuat daripada carbon fiber. Lepas tu sepatutnya dia ada satu stiker vinil. Tapi disebabkan owner kereta ni dah koyak, maka kita akan nampak material carbon yang sebenar lah. Which is dia nampak macam spoiler Lamborghini Huracan punya material, which is lawa. Inilah sebab dia mahal. Sebenarnya saya rasa bersalah nak cakap pasal rear seat ni. Memang dia coupe tapi dia ada rear seat. Rear seat dia ni sangat sempit. Mungkin Nas Abdullah muat lah. Kalau saya tak muat ni seat belakang dia. Interior Yaris GR ni to be honest lah, very simple sebenarnya. Punya bucket seat dia bagi saya best. Tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Dia comfort tapi steady. Okay. Dia punya steering ni bagi saya memang suit dengan handling kereta ni. Pasal dia tak terlalu besar, dia tak terlalu kecil. Yang bestnya kereta ni mempunyai ciri-ciri all-wheel drive. Dan all-wheel drive ni korang boleh tukar kepada sport. Korang akan dapat 70% rear bias dan 30% front bias. Tapi kalau korang tukar kepada track, korang akan dapat balance power bias, which is 50 kat depan, 50 kat belakang lah. Tapi kalau korang tekan kepada normal, dia akan pergi 60% dekat depan dan 40% kat belakang, which is sesuai untuk daily drive. Biasanya kalau kereta sukan ni, kita sangat mementingkan traction tu. So dia ada dua function traction dia. Kalau korang tekan sekali traction dia, dia panggil intelligent traction. Intelligent traction ni maksudnya traction tu off. Tapi bila korang macam nak hilang kawalan, traction tu kick back. Dia akan bantu korang. Tapi kalau korang tekan and hold traction button ni, dia akan totally off. Yang ni korang kena guna skill korang. Kalau kereta ni hilang kawalan, memang traction ni tak akan bantu. So bagus kereta ni. Dia mengikut keperluan kita. Geng, jom mari kita tengok enjin dia. Alamak, kereta mahal tapi tak ada damper. Masih lagi pakai stick ni ha. Sama macam Golf MKA-R Pekin Ibrahim kan. Wah. So, saya kata tadi enjin dia 3 piston macam Kelisa kan. Memang betul. Tapi power output yang dikeluarkan oleh kereta ni 261. Memang tinggi gila. Dan cc kereta ni 1.6 turbo. Cc nya kecil je.
Saya tak pernah lagi tengok kereta yang 1.6 turbo boleh keluarkan horsepower 261. Bagi saya respect gila enjin Yaris GR ni. Memang power. Dan saya rasa saya faham kenapa Toyota buat 3 piston on top of 4 piston. Sebab kereta all-wheel drive ni biasanya berat. Lebih kurang dalam 1.3 tan, 1.4 tan macam tu lah. Jadi Toyota kurangkan piston untuk nak kurangkan berat kereta ni. Saya rasa tu mungkin salah satu sebab dia. Lepas tu kereta ni memang datang dengan satu jenis gearbox sahaja, iaitu manual 6 speed. Tak ada auto, tak ada dual clutch. Okey, kereta ni sebenarnya untuk orang yang betul-betul nak cari kereta sukan. Memang betul-betul nak togeh, memang betul-betul nak race kat Sepang. Inilah keretanya. First impression saya pandu uji kereta ni, first thing saya dapat tangkap, fun to drive. Pasalnya kereta ni memang responsif dia cepat gila. Turbo 2000 rpm dah boleh feel lah dia kick. Lepas tu sekarang saya pandu dalam keadaan sport mode saja, nak try dia punya rear bias kan. Pasal sport mode dia ni 70% kat belakang. Jadi cornering dia memang sharp gila lah. Memang tak ada tertinggal pun. Cuma disebabkan kereta ni 3 silinder kan, maka bila korang tekan tu, korang dapat dengar lah bunyi bising 3 silinder tu. Kita tekan dengan gear 3 je. Oh, memang power dia sedap. Kereta ni kalau korang mencari top speed, saya rasa tak sesuai. Pasal bila saya bawa kereta ni, feel yang saya dapat cornering. Kalau korang mencari power waktu cornering, kereta ni is the one. So kalau korang nak buat timing dekat Sepang ataupun Ulu Yam ataupun dekat Genting Highland, korang nak layan corner, kereta ni memang korang boleh lanyak. Korang boleh lawan kereta-kereta 2.0 turbo kat luar sana. So kereta ni boleh jadi pilihan utama korang kalau korang cari kereta sukan. Cuma korang kena terima lah apa bunyi 3 silinder bising sikit. Seperti saya katakan, kereta ni ada cooling intercooler. Dia boleh tembak air dekat intercooler. Switch dia dekat bawah sebelah kanan. Saya lupa nak tunjuk tadi. Jadi bila saya speed kereta ni, saya perlukan kesejukan. Saya tekan je switch tu, dia akan tembak air. So dia boleh menurunkan suhu intake temperature. Dari situ dia boleh recover balik boost yang lost. Maka kereta akan boleh pecut lagi. Oi, memang torky kereta ni. Torky dia. Patutlah kereta ni orang kata sedap, togeh. Baik, saya rasa kereta ni kalau bawa pergi Genting, layan dekat Genting ataupun Ulu Yam ni, boleh menganjing lah kereta-kereta yang sisi besar saya rasa. Jadi penutup video saya untuk kereta ni, saya katakan macam ni lah. Harga dia memang mahal, 290 lebih dah ke atas harga dia. Jadi kalau korang memerlukan kereta sukan yang mempunyai ciri-ciri, orang kata cukup lah, orang kata braking system yang padu, enjin yang sangat responsif, power yang mencukupi, traction control yang bijak, gearbox yang sangat smooth, memang Yaris GR ni boleh jadi pilihan korang. Okay? Jangan lupa subscribe channel saya dan tekan thumbs up. Dan juga kalau korang rasa ada pandangan, opinion yang korang nak share, mungkin korang boleh komen kat bawah tu. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.